Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khadijah binti Syed Abdul Rahim. Nombor matrik 054749. Saya daripada IUSM Syariah semester 3. Untuk semester 3 ni saya ambil subjek elektif iaitu subjek kajian teks Fiqh Nusantara yang diajar oleh Al-Fadil Al-Ustaz Ahmad Syahrudin bin Taha. Untuk subjek ini saya diberi tugasan untuk mentranslatekan satu muka surat pada kitab yang kami belajar iaitu kitab Al-Bughyah At-Tullab, yakni daripada karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Saya memilih muka surat 175 hingga 176 yang menceritakan atau membahaskan tentang perkara-perkara yang dituntut ketika melakukan tawaf. Dalam kata lain, syarat sah ketika melakukan tawaf. Baiklah, perkara yang pertama atau syarat sah ketika tawaf yang pertama ialah menutup aurat seperti sembahyang pada laki-laki dan sembahyang pada perempuan. Menutup aurat ni kita kena tutup aurat mengikut yang ditetapkan oleh syarak. Bagi aurat lelaki batas dia daripada pusat hingga ke bawah, ke lutut. Manakala bagi perempuan ialah menutup semua sekali anggota badannya kecuali muka dan tapak tangan. Baiklah, syarat sah yang kedua pula ialah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil bermaksud keadaan seseorang itu tidak suci dan diwajibkan ke atas dirinya berwuduk atau bertayamum jika hendak melakukan sesuatu ibadat. Sebab-sebab hadas kecil yang pertama ialah keluar sesuatu yang cair atau padat, sama ada keluar daripada dubur ataupun dubur. Selain itu, kita tidur, mabuk, pitam yang menyebabkan kita hilang akal pun salah satu sebab hadas kecil. Okey, hadas besar pula ialah seseorang itu tidak suci dan diwajibkan ke atas dirinya dengan mandi wajib, dan jika tiada air hendaklah dia bertayamum. Sebab-sebab hadas besar ialah bersetubuh iaitu jima', haid, nifas, wiladah, haid, nifas tu khusus bagi perempuan. Wiladah dan nifas tu khusus bagi perempuan yang melahirkan anak. Baiklah, syarat yang ketiga, suci daripada najis pada kainnya, pada badannya dan pada tempat tawaf. Kerana tawaf itu seperti hukum sembahyang. Baik, suci pada kain itu bermaksud pakaian yang dipakai ketika ingin melakukan tawaf. Manakala suci pada badan itu bermaksud suci anggota wuduknya daripada najis. Dan suci pada tempat tawaf pula ialah bermaksud laluan yang kita guna ketika tawaf. Maksudnya tawaf tu kan kita keliling Kaabah kan. So laluan yang kita jalan tu, yang kita pijak guna kaki kita tu suci daripada najis. Okey. Selain itu kita hendaklah menutup aurat ketika tawaf. Jika terbuka aurat, maka kita hendaklah menutupnya dan sambung semula tawaf. Okey, tawaf bukanlah satu ibadat yang memerlukan mualat. Kalau macam solat dia memerlukan mualat. Tawaf ni bukan satu ibadah yang memerlukan mualat. Mualat ni maksudnya berterusan. Okey, sunat untuk orang yang tidak suci atau terbuka aurat untuk gantikan tawaf yang tidak sempurna itu pada tempat dia sedar dia dalam keadaan tidak bersuci. Maksudnya bila dia sedar dia tengah tawaf, lepas tu dia sedar dia tak bersuci, time tu dia kena lepas tu dia dah bersihkan najis yang ada dekat dia tu. Lepas tu sunat untuk dia start balik tawaf dia tu dekat tempat yang dia sedar dia tak bersuci tadi tu. Okey, bagi orang yang bertayamum atau yang terkena najis yang tidak dimaafkan, dan tempat yang paling dekat situ tidak ada air, maka
mereka sudah bertahallul, yakni telah bebas daripada ihram. Ini cerita dia pada orang yang buat tawaf rukun. Okey, dia bertayamum, orang tu dia bertayamum and dia terkena najis yang tidak dimaafkan. Lepas tu time dia buat tawaf tu, kat situ tak ada air, tak ada tempat yang ada air pun. Paling dekat dengan dia tu tak ada tempat, tak ada air. Lepas tu dia buat je lah tawaf kan sebab dah tak ada air kan. So dia pun dah bertahallul, dia dah bebas daripada ihram lah. So wajib bagi dia mengulangi tawaf tersebut sebab bila dia dah habis buat tawaf tu, dia dah bertahallul apa semua, sekejap lagi ada air. Bila ada air tu, so dia wajib ulang balik tawaf dia tu sebab itu tawaf rukun kita mesti nak kena sempurna kan. Baiklah, seterusnya syarat sah ketika tawaf yang keempat ialah hendaklah ada tawafnya itu mengirikan Baitullah seperti dijadikannya Baitullah itu pada pihak kirinya. Okey, terdapat 6 gambaran atau cara yang dianggap sah pada pendapat Syekh Ibnu Hajar, Syekh Ramli dan Khatib Syarbini. Okey, gambaran yang pertama ialah seseorang itu berjalan dengan dua kakinya. Okey, gambaran ni macam orang biasa jalan guna kaki kan. Okey, yang kedua, seorang itu melakukan tawaf berjalan dengan kepala kakinya ke atas. Okey, yang ketiga, seorang itu melakukan tawaf dengan merangkak. Yang keempat, seseorang itu mengesot. Dan yang kelima, seseorang itu melakukan tawaf dengan menyerap. Dan yang terakhir sekali, seseorang itu melakukan tawaf dalam keadaan terlentang. Menurut Khatib Syarbini, tidak sah tawaf jika seseorang itu berjalan dalam keadaan kepalanya di bawah dan kakinya di atas. Maksudnya dia jalan guna tangan dia. Atau seseorang itu melakukan tawaf dengan cara berjalan undur ke belakang. Dia undur ke belakang. Baiklah, jika cara atau gambaran melakukan tawaf ada 6, maka gambaran atau cara yang salah ketika melakukan tawaf yang ada dalam muka surat 176 pula ada 5. Baiklah, yang pertama, jika seseorang itu melakukan tawaf dalam keadaan bahu kanan dia seiring dengan Kaabah, maka tawaf itu tidak diterima, tidak sah. Yang kedua, seseorang itu berjalan menoleh atau undur ke belakang, pun tawafnya tidak sah. Yang ketiga, seseorang itu berjalan dalam keadaan Kaabah di depan dan atau Kaabah dia dekat belakang, pun tidak sah. Dia jadikan dia seolah-olah ni Kaabah, lepas tu dia tawaf ke depan macam tu. Ataupun ni Kaabah, dia ke belakang tawaf. Salah. Yang keempat, seseorang itu berjalan dalam keadaan lambung tu bermaksud perut, atau dijadikan Kaabah itu belah kiri dia, tapi dia dah betul dah jadikan Kaabah tu belah kiri, tapi masalahnya sekarang ni dia tawaf dia tak diterima sebab dia jalan ke belakang. So ada 5 cara atau gambaran yang salah ketika melakukan tawaf dan menyebabkan tawafnya tidak diterima. Menurut Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfahnya, terdapat rukhsah bagi orang yang sakit ketika melakukan tawaf. Yang pertama, seseorang yang melakukan tawaf itu dalam keadaan sakit dan dia tak dapat menahan sakitnya. So sah tawaf dia walaupun dia buat gambaran ataupun dia buat cara tawaf dia tu seperti tawaf yang tidak diterima tadi. Okey, yang kedua, seseorang itu sakit yang menyebabkan bahagian perutnya sama ada kiri atau kanan berbalut, pun sah tawafnya. Yang ketiga, seseorang itu sakit dan kepalanya berada seiring dengan Kaabah atau dia dalam keadaan bersila atau berbaring terlentang walaupun dia tidak dapat menjadikan kirinya seiring dengan Kaabah, pun sah juga tawafnya sebab dia sakit kan. Okey. Sah juga tawaf kalau orang yang sakit tu dia upah orang buatkan tawaf dia sebab dia dah tak tahan. Sebab dia sakit yang sangat-sangat sakit yang dia dah tak mampu dah nak buat tawaf. Baiklah. Syarat yang kelima ialah
dimulai dengan Hajarul Aswad. Seseorang yang melakukan tawaf itu hendaklah memulakan pusingan tawafnya yang pertama di Hajarul Aswad. Jika seseorang itu memulakan pusingan tawaf itu pada tempat selain Hajarul Aswad, maka pusingan itu tidak dikira. Okey, maksudnya kita dah buat tawaf kan. Kita buat tawaf tapi rupanya kita tak start daripada Hajar Aswad. So itu tak kira tawaf lah. Kita dah sampai Hajar Aswad, kita dah sampai situ, kita tawaf, lepas tu sampai dah jumpa balik Hajar Aswad, tu dikira satu pusingan. Baiklah, wajib memulakan tawaf dengan niat. Tanpa niat tak adalah ibadah tawaf tu. Seseorang yang hendak melakukan tawaf hendaklah niat tawaf terlebih dahulu, sama ada ingin melakukan tawaf fardu ataupun tawaf sunat. Kita juga boleh niat tawaf ketiga bahu kanan kita seiring dengan tepi Hajarul Aswad. Baiklah, disebabkan tugasan yang diberi ialah mentranslatekan satu muka surat, maka syarat yang telah saya bentangkan hanya 5 syarat saja, dan syarat yang ke-6 hingga ke-8 akan dibentangkan oleh orang yang seterusnya. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian, wallahu a'lam.